Ha, kiranya masa Ala kena letak dia landscape dulu, baru on ke video tu. Oh, Ha, okey. So sekarang online kan? yang dia tulis tadi, lepas start live tu tak boleh balik dah dia. Ah. Sekarang dah live. Dah live tu. Ada yang masuk ke? Ada, tak ada lagi. Tak ada Ala live dia, ada soalan yang masuk. Oh ya. Yeah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat apa ya? Selamat malam, selamat petang. Selamat malam kan tidur pula semua orang kan. So, alhamdulillah hari ini kita dapat bersama-sama. Sebenarnya tak ada apa yang kata yang urgent pun. Just kita nak sembang-sembang sebab saya merasa macam satu tanggungjawab saya lah untuk share dengan kawan-kawan, terutamanya kepada kawan-kawan yang berpenglihatan dan dengan mereka-mereka yang mungkin ada ahli-ahli keluarga yang orang kata apa? Ahli keluarga yang mempunyai anak-anak ataupun family yang blind macam tu. Okey. So, macam tajuk yang saya nak bincangkan pada malam ini, sebenarnya saya tak katalah benda ni mewakili blind itu sendiri, tapi ianya saya bercerita ni berdasarkan pengalaman saya. So, kalau contohnya, kalau saya bercerita ni, kekurangan saya di sini, mungkin anda jumpa dengan blind yang lain tu, dia tak seperti saya, dia ada kelebihan lain yang lebih daripada saya lah. So kalau mungkin saya boleh buat aktiviti A, mungkin blind lain tu dia you tak boleh expect dia boleh buat aktiviti A sama macam saya, tapi dia ada pula aktiviti B yang mana saya tak boleh buat tapi dia boleh buat. Okey. Pertama sekali saya Hai Sam. Cikgu Fazli, cikgu tak payahlah tengok sebab cikgu rasa lebih expert dari saya kot. Okey, macam yang saya cakap tadi, setiap blind tu dia ada kelebihan masing-masing. Jadi apa yang saya nak ceritakan pada malam ni adalah pengalaman saya sendiri. Tak semestinya bila anda jumpa blind yang lain tu mereka mempunyai pengalaman yang sama ataupun cara yang sama macam saya. So mungkin apa yang saya ceritakan ini boleh menjadikan sebagai guide ataupun garis panduan je lah. Okey, tajuk kita pada malam ni adalah kenapa OKU penglihatan bila di rumah, walaupun di rumah family, sometimes dia tidak begitu aktif macam mana dia di rumah sendiri atau dengan kawan-kawan dia. Okey, sebelum tu saya nak anda semua faham yang blind ni ada 3 kategori. Maknanya bila kita sebut blind ataupun OKU penglihatan, tak semestinya setengah orang bila cakap blind tu dia membayangkan blind tu mestilah tak nampak terus. Okey, sebenarnya bukan semua blind tu tak nampak terus. Macam saya cakap tadi, kita ada 3 kategori. Kategori pertama adalah B1. B1 tu yang langsung tak nampak, sehinggalah mereka yang ada light perception, ada color perception dan sebagainya. Tetapi mereka ni tidak boleh, selalunya mereka boleh berjalan tanpa tongkat di tempat-tempat yang mereka biasa sahaja sebab dia dah ada mind mapping dia. Tetapi kalau di luar daripada kebiasaan tu, dia akan berjalan menggunakan tongkat ataupun menggunakan bantuan sighted guide lah. Okey, yang kedua adalah B2. B2 ni sebenarnya saya tak ingat secara orang kata kalaulah sebenarnya dia ada definisi tertentu lah daripada kalau kita tengok dekat JKM tu ada definisi tertentu berapa persen, tapi saya tak ingat, cuma saya boleh ceritakan gambaran lah sedikit. Kalau B2 tu mereka yang boleh bergerak, nampak lebih terang sedikit. Selalunya mereka ni ada object perception, maksudnya dia boleh melihat objek. Sebab tu kadang-kadang anda boleh melihat mereka ni berjalan tanpa tongkat pun sebab dia masih lagi boleh melihat objek, boleh melihat color, boleh melihat perkara-perkara di benda-benda di jarak-jarak tertentu. Okey, yang ketiga kita panggil sebagai B3. B3 ni penglihatan dia memang terang lah, malah ada sesetengah tu penglihatan dia tu sometimes
hampir sama macam orang yang normal. Contohnya kalau dia melihat jarak dekat tu sama macam orang-orang yang berpenglihatan, dia punya tahap penglihatan. Tetapi bila jauh sedikit beberapa meter, dia tak dapat melihat benda tu dengan jelas seperti mana orang yang normal. Dan kesemua kategori penglihatan yang B1, B2, B3 ni, dia punya bidang penglihatan tu berbeza. Okay. Ada orang yang boleh tengok di bahagian tengah sahaja. Ada orang pula dia tak nampak tengah tapi dia nampak tepi. Sebab tu ada sesetengah blind yang anda nampak, dia melihat handset tu dari arah tepi, dia macam menyengit sikit. Sebab dia tak nampak tengah, dia nampak tepi. Okay, ada pula yang kalau anda lambai-lambai dia di sebelah tepi kiri dan kanan tu, dia tak nampak. Sebab dia tak boleh, penglihatan dia, bidang penglihatan dia tu seperti terowong lah. Dia boleh nampak tengah sahaja. Okay, so itulah gambaran yang saya boleh katakan. So kalau saya tengok kat sini ramai juga kawan-kawan yang blind yang sedang melihat. So kalau ada yang saya terceceh ataupun saya terlupa, bolehlah tolong tambah-tambahkan dekat komen tu supaya kita dapat share, supaya orang-orang yang tak tahu tentang blind ni dapat penerangan yang lebih lanjut untuk blind ni. Okey, so kita masuk kepada topik kita pada malam ini. Ini merupakan first topik saya, di mana kenapa okey penglihatan ni kalau di rumah sendiri macam-macam dia buat. Tapi bila di rumah, walaupun di rumah family, di rumah parents, dia tak seaktif di rumah sendiri. Okay, sebagai contoh, ini saya cerita pasal pengalaman saya sendiri. Mungkin rakan-rakan yang lain tu dia sama je di rumah sendiri dengan di rumah family. Okey. Okay, yang pertama sebab saya ni blind dalam kategori totally blind lah sebenarnya, dari total B1. Maknanya kalau saya tak biasa kat tempat tu, saya mengalami sedikit keterbatasan lah. Okay. Tetapi kalau sekadar untuk berjalan dan sebagainya di rumah family tu, boleh macam mana pergerakan saya di rumah family adalah sama dengan pergerakan saya di rumah saya sendiri. Tetapi kalau saya pergi kat rumah orang lain, contohnya saya pergi berjalan rumah kawan yang saya tak pernah pergi, sedikit terbatas lah. Kalau saya berjalan pun saya teragak-agak, dan mungkin sometimes tu boleh terlanggar lah. Kalau orang kata kalau jadi blind ni, kalau tak langgar, kalau tak jatuh, memang tak sah lah jadi blind. Okay. Jatuh, langgar itu biasa bagi blind. Kita memang sentiasa bersedia dengan perkara-perkara tersebut. Walaupun kadang-kadang tu benda tu berlaku atas kecuaian kita sendiri. Okey, yang pertama kenapa kita tak, contoh saya bagi contoh adalah dari segi memasak. Kenapa kalau macam saya sendiri bila balik ke rumah family, saya jarang masuk ke dapur. Kecuali kalau saya pernah masuk dapur tu dulu masa mak ayah saya bekerja, saya masuk dapur lah sebab saya boleh menyelesaikan tugasan saya sebelum mereka balik untuk lunch. And then bila mak ayah saya dah pencen ni, saya masuk dapur. Masa ayah saya di hospital, mak jaga ayah kat hospital, adik-adik demam dan sebagainya, dan saya lah yang bertanggungjawab untuk memasak dan sebagainya. Okey, kenapa? Okay. Kadang-kadang ada orang macam sepupu saya sendiri pun dia cakap, kenapa dia nampak saya bila saya sendiri, bila saya di Facebook, saya lain, tak macam saya yang dia kenal selama ni. Sebab saya lebih senyap lah bila saya bersama family tu, saya lebih senyap. Okay, kenapa? Sebab yang pertama, bila kita berada di sesuatu komuniti yang baru, kita tak dapat lihat air muka seseorang. So kita tak tahu orang suka atau tidak dengan cara kita, apa yang kita cakap, dan orang boleh terima ataupun tidak. Kalau saya sangat menitik beratkan benda tu. That's why bila saya jumpa dengan peserta yang baru, saya memang sedikit lain lah. Okay, tetapi sebenarnya anda boleh memberikan keselesaan blind yang jenis macam saya ni dengan cara anda bercakap dengan dia. Okay, dalam family saya, bab ni tak ada masalah sebab adik-beradik saya, ibu bapa saya, dia faham memang kita orang sentiasa bersembang, bergurau dan sebagainya. Okay. Tapi kalau kita ambil satu contoh yang saya cakap tadi, memasak lah. Bila kita di dapur,
bila kita masuk je dapur orang lain, bukan di dapur kita, selalunya kita kerja-kerja kita akan terbatas, akan lambat. Benda yang kita boleh siapkan dalam masa setengah jam, mungkin kita perlu siapkan dalam masa 45 minit dan mungkin boleh sampai sejam pun. Kenapa? Sebab kita tak begitu mahir dengan susun atur dalam dapur. Okey, susun atur ni ada dua lah, saya bahagikan kepada dua. Susun atur yang pertama adalah susun atur perabot dalam dapur, dekat dapur. Itu selalu tak ada masalah sebab perabot ni besar kan, jadi kita boleh catch up dengan cepat. Kadang-kadang kita balik 5 tahun dulu dengan sekarang pun susun atur perabot yang besar-besar ni masih sama. So tak ada masalah bagi kita. Tetapi bila kita nak memasak ni, susun atur perkakas yang kita nak gunakan tu, kadang-kadang diorang simpan dulu tempat sudik periuk ni kat tempat lain. Hai Ciko. Okay, dia pun nak live juga. Okay, tapi bila kita masuk ke dapur orang ni, kita tak tahu susun atur. Jadi bila kita nak memasak tu, kita kena cari daripada perkara yang pertama yang kita nak gunakan tu sampailah peralatan yang lain. Nak-naknya kalau tak ada orang, kita memang susah. Kalau ada orang, kita pun rasa susah. Sebabnya takkan every time kita nak tanya yang ni kat mana, ni kat mana. So orang pun akan cakap, tak apalah, biar dia orang yang buat. Okey, kalau saya buat kerja, saya tak suka orang ganggu saya buat kerja. Biarkan saya selesaikan sampai habis, and then kalau saya tak boleh atau macam mana, kalau saya perlukan bantuan, saya akan tanya, saya akan minta tunjuk ajar. Saya tak suka macam bila saya tak boleh buat je, orang cakap dengan saya, tak apalah, biar saya buatkan. Saya rimas benda-benda macam tu. Okey. Tak perlu jauh-jauh. Contohnya sekarang adik saya ada bersama saya. Jadi bila di dapur, saya ambil contoh yang paling simple. Contohnya dalam laci kabinet dapur saya. Laci tu agak besar jugalah. Jadi saya dah susun tempat sudu, spare spoon tu dekat mana, garpu spare dekat mana, sudik dekat mana, dan ada satu gunting yang memang saya letak dalam laci dapur tu supaya mudah untuk saya nak buka apa-apa plastik kan. Jadi kalaulah adik saya alihkan gunting tu, walaupun letak dalam kabinet yang sama, tetapi bila gunting tu berubah tempat ataupun diselindungkan oleh peralatan-peralatan yang lain, jadi bagi saya susahlah benda tu. Saya akan mencari tu susah sebab kita mencari menggunakan deria rasa. Kenapa Ciko? Kita mencari menggunakan deria rasa, jadi susahlah untuk kita nak jumpa sesuatu tu dengan cepat. Kalau orang yang melihat ni, dia tengok, dia dah dapat jumpa. Okey, yang pertama tadi saya cakap susun atur. Itu yang menyebabkan saya rasa susahlah saya nak orang kata nak membuat kerja di rumah orang lain, walaupun ianya adalah rumah family terdekat kita. Okey, yang kedua, sometimes orang akan cakap kenapa bila diorang memasak saya tak join sekali. Selalunya saya akan join, tapi saya hanya join perkara-perkara macam penyediaan bahan. Contohnya nak kopek bawang, nak hiris, nak menumbuk dan sebagainya, saya buatlah sebab benda tu senang dan simple. Jadi bila kita dah dapat bawang dan sebagainya, bawang, pisau, dan kita dah boleh mulakan kerja kita. Tetapi untuk memasak di atas dapur seperti mana yang saya buat di rumah saya sendiri, selalunya saya tak akan buat. Bukan saya tak nak buat, tapi sebabnya biasalah orang yang berpenglihatan ni, dia banyak risau. Okay? Pada kita, kalau kita nak tahu minyak panas tu, kita akan letak tangan kita ni dekat sikit lah dengan kuali. Tapi kadang-kadang diorang takut, benda tu yang membuatkan diorang takut. Takut kita ni tersalah pegang lah, takut kena api dan sebagainya.
So itulah yang merimaskan. Bukan merimaskan saya juga, disebabkan oleh begitu protektifnya diorang selalunya akan cakap tak apalah, dia akan buat. Okey. Tapi dalam masa yang sama dia sedar sebenarnya anak dia ni sebenarnya kalau di rumah sendiri macam-macam buat. Even kalau saya tak nak masak apa-apa, kalau saya tak tahu, saya akan telefon dia orang tanya nak letak apa, banyak mana sebagainya. Itu tapi mereka ni bila di hadapan mata mereka, mereka rasa macam tak apalah, biar dia orang yang siapkan. Selagi dia orang ada, dia orang yang nak siapkan. Okey, lagi satu teknik dengan kita dengan orang yang normal ni, yang berpenglihatan ni adalah berbeza. Okey, sebagai contoh, kalau kita buat nasi goreng, kebanyakan orang dia akan letak, dia akan tumis, lepas tu dia masukkan nasi atas dapur, and then dia akan campur lah apa yang dia nak campur. Setengah, contohnya lah macam saya buat nasi goreng, saya guna kicap. Okey, kalau orang-orang yang berpenglihatan macam family saya, bila dia goreng nasi menggunakan kicap, dia dah letak nasi tu atas dapur, and then dia akan letak kicap, akan letak macam-macam semua benda di atas dapur tu. Tapi macam saya punya teknik, kalau saya buat nasi goreng, saya akan campur dulu barang-barang yang sepatutnya saya campur. Contohnya, kalau saya buat nasi goreng kicap tu, sebelum saya tumis barang-barang lain tu, saya akan biasalah kita pecahkan nasi tu, and then kita terus campur kicap, campur garam, kita rasa macam benda tu dah sebati, and then baru kita akan orang kata baru kita akan kalau kita kita dah campur semua, dah sebati, barulah kita tumis, and then kita masukkan campuran nasi tu semua tu atas dapur. Jadi kita kacau tu just untuk seratakan kepanasan dia dan masak dia, bukan untuk meratakan bahan-bahan yang kita tak boleh rasa. Contohnya macam saya cakap tadi lah, macam kicap, garam, kita tak boleh rasa sama ada dia sebati atau tidak dengan nasi. Tetapi kalau macam fish cake ke, fish ball ke, ayam ke, daging ke, yang itu tak ada masalah sebab kita boleh rasa menggunakan sudip sama ada benda tu serata ataupun tidak. Jadi teknik-teknik yang berbeza inilah yang menyebabkan sometimes orang yang berpenglihatan ni rasa, kenapa dia buat macam ni, kenapa dia tak buat macam yang saya selalu buat lah. Jadi benda-benda macam ni kita rasa macam, daripada orang rasa pelik melihat apa yang aku buat, tak apalah, selagi dia nak buat, biarlah dia buat. Cuma kadang-kadang dia orang tanyalah juga, selalu kita letak apa kan. Jadi bila kita cakap tu, dia orang akan buatlah apa yang kita nak. Okey. Selalunya kalau kita bersama dengan family kita ni bukan hari-hari, selalunya walaupun family, ini adalah satu kenyataan, mereka tetap kurang faham tentang kita yang blind ni. Jadi kitalah yang bertanggungjawab untuk memahamkan mereka bagaimana kita harus di treat kepada boleh di-treatkan kepada, maksudnya macam mana dia orang boleh buat kita rasa selesa dengan mereka. Kita tak bolehlah rasa macam, family saya tak faham saya, so saya just duduk diam, tak payah buat apa. Tak, bukan. Kita sebenarnya harus memahamkan mereka sebab mereka tak ada kat tempat kita. Jadi kita yang kena fahamkan mereka macam mana mereka harus bertolak ansur, berkomunikasi dengan kita dengan cara yang sewajarnya, yang sepatutnya. Jadi dalam kes ini, kedua-dua pihak perlulah memberi kerjasama dan tak boleh ego. Maksud saya, kita sebagai blind tak boleh expect, diorang yang nampak, diorang kena faham kita. Sebab diorang nampak pada kita. Takkan diorang tak faham kita, takkan dia tak nampak reaksi muka kita. Dan ahli keluarga yang normal pula tak boleh expect you tahu semua benda tentang blind ni. Jadi blind kena ikut cakap you sebab you tahu semua benda, apa yang terbaik untuk blind sebab dia blind. Tidak. Dalam hal ini, kedua-dua pihak tu kena sama-sama memahami. Dan selalunya blind ni dia suka independen. Okey.
Jadi janganlah terlalu risau macam contohnya benda-benda yang simple-simple. Kadang-kadang berlaku juga dalam family saya pun. Bila saya nak basuh pinggan kan, dia orang cakap, tak apalah, biarlah kita basuhkan, takut pecah, takut jatuh dan sebagainya. Okey, sebenarnya benda-benda tu merimaskan blind tu. Seolah-olah kita ni macam useless. Kita ni macam tak ada nilainya untuk dalam keluarga tu, macam seolah kita tak dapat memberikan sumbangan, sedangkan kita ni normal sebenarnya, cuma tidak dapat melihat. Okey, jadi kalaulah anda ada kawan-kawan yang blind ataupun ada family yang blind, kalau dia nak buat, encourage dia orang supaya buat. Kalau dia orang salah buat, ajar dia orang macam mana nak buat dengan cara yang betul. Jangan every time bila dia orang cuba untuk melakukan sesuatu, sebab kita walaupun blind, kita cuba untuk menyumbang kepada orang-orang di sekeliling kita. Jangan selalu cakap tak apa saya buat, tak apa saya buat, jangan. Sebab dia orang akan rasa dia orang useless. Okey, jadi kalau dia nak buat something, kita support dia orang untuk buat. Kalau dia orang tak tahu buat, ajar dia orang macam mana nak buat. Itu yang blind suka, sebab setiap orang ni dia ada keinginan mereka sendiri. Kita nak saling memerlukan, saling diperlukan. Kita nak rasa dihargai dan menghargai. Kita nak orang faham kita dan kita faham orang. Kita nak rasa hormat dan dihormati. Kita nak hormat orang dan kita nak orang pun hormat kita. Saya rasa itulah sedikit untuk tajuk kita pada malam ni. So kalaulah sepanjang video ni ada buat anda semua terguris ke, ataupun saya salah cakap ke, jadi susah family nak tolong tak bagi Anis Samira. Memang bukan you je yang rasa macam tu. Saya pun menghadapi perkara yang sama. Okey, cuma itulah kita kena faham. Kita tak boleh cakap dengan orang sekali. Okay? Kalau kita dengar ceramah-ceramah Fadilah Kamsah pun dia kata kita nak bercakap dengan orang ni, kita kena cakap sampai 200 kali baru dia faham. Okay? Benda yang paling simple saya cakap, cara macam mana nak berjalan. Sedangkan saya ni mengajar stewardess how to handle blind person. Tapi dalam family saya ada juga yang salah cara untuk bantu kita berjalan dan sebagainya. So setiap kali berjalan tu, every time saya kena tegur, tak boleh macam ni, tak boleh macam ni. Macam tu. Cuma tinggal lagi saya tak buat kelas formal je kat dia orang. How to handle blind. Itulah. Jadi kita kena sabar, kita kena encourage dia orang untuk encourage kita. Macam mana tu? Kita nak dia orang encourage kita. So kita kena bagi support pada dia orang juga. Macam mana dia orang boleh buat kita rasa selesa dengan dia orang. Tapi kita tak boleh salahkan dia orang sebab mereka ni tak pernah ada di tempat kita. Jadi dia tak tahu apa perasaan kita, apa yang kita rasa, apa yang kita perlukan, apa yang kita selesa dan apa yang kita tak suka. Jadi kitalah tanggungjawab kita untuk memahamkan dia orang. Kita kena fahamkan orang-orang di sekeliling kita yang terdekat dengan kita dahulu, dan mungkin benda tu akan tersebar dan lama kelamaan insya-Allah blind ni boleh diterima secara orang kata secara normal lah. Okey. Oh ya, lagi satu saya lupa nak cakap tadi masa saya terangkan yang pasal B1, B2, B3 tadi tu. Jangan terperanjat bila ada blind yang datang tanya you all, orang-orang yang berpenglihatan ni, dia pakai tongkat tapi mata dia nampak normal. Memang ada kes-kes yang macam ni. So orang ingat dia tu menipu tapi tidak, sebab kecacatan penglihatan ni ada yang boleh anda lihat secara jelas, ada yang tak boleh. Dia bergantung kepada sebab dan juga penyakit yang mereka semua hadapi. Misalnya kalau glaukoma ni tak nampak yang dia tu ada masalah penglihatan, kecuali macam orang-orang yang dah biasa dengan blind. Contohnya macam ayah saya, kalau dia tengok rakan-rakan saya yang blind ni mata normal, dia tahu orang tu sebenarnya penglihatan dia ada masalah, sebab dia berdasarkan berbola mata orang tu dia boleh tahu. Walaupun mata dia cantik, tapi ayah saya dia boleh tahulah ada masalah penglihatan di situ.
Untuk orang yang tak tahu ni, kadang-kadang dia rasa macam menipu, tapi sebenarnya tidak. Memang ada kes-kes yang macam tu. So saya rasa cukuplah untuk hari ni. Kang bebel panjang-panjang. tak ada apa pula yang orang kata dapat memberi kesan kan, sebab sebenarnya saya rasa saya bertanggungjawab untuk buat video-video macam ni supaya komuniti saya ini dapat diinklusifkan dengan masyarakat yang normal, masyarakat yang berpenglihatan, sebab yang blind pun normal juga. Okey, dan saya harap orang-orang yang berpenglihatan pun mampulah memberi peluang, memberi sokongan dan support kepada orang-orang yang kurang penglihatan ni untuk berintegrasi dengan anda semua secara inklusif, sebab objektif kita untuk menjadikan OKU, especially blind ni, sebagai satu komuniti yang berdikari. So sekian saja. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kalau rasa benda ni bermanfaat, saya akan buat live lagi dengan tajuk-tajuk yang lain pula. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda semua boleh tinggalkan saya sebab saya tak biasa sangat dengan live ni. So saya sukar sikit untuk tutup je. Sebenarnya dah habis dah.